Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ni berada sekarang ni di dalam episod pertama Suspend dia. Senayan salah Dai Bersenayan ataupun Dai Senayan. Apa tu Ustaz? Apa maksudnya tu Ustaz? Maksud Senayan, Senayan tu Ustaz. dai maksudnya pendakwah dah tu Macam yang Ustaz lah, memanggil. Ustaz Macam ustaz je tu. berkaliber. Allah. Okay. Senayan apa je ustaz Senayan? Senayan ni kalau ikut bahasa Brunei kita ni mungkin maksudnya tu santai boleh Ustaz. Santai. Santai, chill lah, relax. Relax Dai relax lah. santai. So, kita ni santai lah masa ni. Macam mengupi-ngupi macam tu lah. Sambil-sambil Ada kopinya ustaz. ada. Mungkin puasa kali teman ni dah kali ya. Dah raya-raya. Mungkin lah. Okay, raya. Raya sudah. Ya tah. Alhamdulillah Ustaz. Apa ni yang kan kita ni bincangkan ni, bolakan ni sebenarnya setelah sebulan kita ni tu berjuang, berjihad, Masya Allah. menahan dari apa tu Ustaz? Menahan dari lapar, menahan dari minum, menahan dari apa-apa, dan dari segalanya Ustaz, segalanya. Bila kita ni sudah berada di bulan Syawal tu Ustaz, apa yang kita ni perlu jaga sebenarnya? Okay. Atau mostlynya yang orang terlepas pandang kali Ustaz. Macam sudah Ramadan tu kira enjoy dia. Enjoy dia. Kan bersenayan dia. Allah. Awal tekan bersenayan tu. Cakap bersenayan tu. Hilang terus mood Ramadan tu. Hilang ba. Okay. Hilang terus apa yang diperjuangkan itu ba. Tahan makanan minum, tahan segalanya. Lurus. Apa Ustaz? Okay. Apa pandangan Ustaz kalau bukan pandangan dah kali Ustaz, macam apa ia punya solusinya Ustaz, supaya kita itu istiqamah dalam menjaga apa yang kita ni perjuangkan di Ramadan itu. Okay. Terima kasih soalannya Ustaz. Kita ni yalah kata Ustaz kan, kita ni Ramadan sudah berjuang, lapar, dahaga, hawa nafsu, kemarahan, semua tu kita ni jaga. Tu maksudnya puasa, menahan. Lepas satu dah habis Ramadan sebulan, memanglah kita ni pun juga kan enjoy lah. Boleh tak makan, minum sebagainya. Tapi ada juga kalau indah di hati-hati, boleh berbalik semula ke keadaan kita ni sebelum kita ni masuk Ramadan. Atau tadi nombor tu macam mana? Takut saya. Allahumma salli. Kita pernah melihat orang buat rumah. Pernah. Kalau orang buat rumah, ini kita ni bayangkanlah orang buat rumah. Kalau orang buat rumah, ia mulakan dengan foundationnya dulu. Ada tiangnya, pasaknya. Lepas tu baru membina ia punya strukturnya, dindingnya, pintu sebagainya lah. Atau kalau membina rumah, awal-awal kalau kita ni orang buat rumah ni batah, makan masa berbulan-bulan, tahun-tahun. Kalau lagi basah lagi batah lah masanya tu. Orang membina dengan hati-hati, bisai-bisai ya. Rumah kan tu rumah sendiri. Kita ni mau rumah kita tu lawa, bisai. Jadi itulah kita ni boleh umpamakan Ramadan itu macam kita ni buat rumah. Artinya kita ni masa Ramadan bukan pula kita ni buat rumah masa Ramadan Itu saya fikir buat rumah ni Ustaz. Ustaz pernah buat rumah? Allah alum lagi. Okay, Mungkin lepas ni lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Apa tadi? Kita ni masa Ramadan membina. Tapi bukan kita ni membina rumah. Kita ni membina takwa. Masya-Allah. Kita ni membina Ramadan, awal-awal kita ni masuk Ramadan. Mungkin kalau orang tu jarang sembahyang, masuk Ramadan sembahyang dia. Kalau ia rajin jarang baca Quran, masuk Ramadan baca Quran dia rajin dia ke masjid dia bahapa. Pakai dia tutup aurat sebagainya. Perkara ni itah yang pada akhirnya akan melahirkan rasa takwa. Ramadan itu pun mengambil masa 30 hari, 29 hari, 1 bulan untuk membina rasa takwa tu. Ia memakan masa. Sama awal-awal pun
memang payah, bersungguh-sungguh, mesti ada yang Ustaz tadi mujahadah, melawan hawa nafsu dan sebagainya. Lepas satu sudah habis ujung Ramadan, terbina tu rumahnya, ada tu rumahnya sudah. Ada rumah yang lawa, kalau orang tu puasa benar menahan, lawa rumahnya. Kalau ia macam ala kadar saja, mungkin ala kadar saja rumahnya. Ikut kualiti puasanya itulah. Lepas satu, kalau sudah kita ni payah-payah batah menunggu untuk rumah kita ni tu terbina, indahkan kita ni kan masuk Syawal merubuhkan terus rumah tu. Rugi je tu Ustaz. Kita ni membuat rumah batah. Tapi sudah masuk Syawal kan merubuhkan sekejap. Artinya Ustaz, maksud Ustaz tu merubuhkan tu artinya apa yang kita ni jaga selama sebulan atau tiap Ramadan tu, adakah dengan tindakan kita ni sendiri ataupun kita ni punya perjuangan itu indah berapa ikhlas? Apa Ustaz? Atau soalan yang okay. mungkin ada yang confuse ni, orang confuse. Adakah yang ni indah ikhlas kah ataupun perjuangannya indah berapa berjuang lah maksudnya. Okey, kalau ikhlas tu hanya Allah yang tahulah. Kita ni apa yang kita ni boleh buat sebagai hamba Allah, kita ni usaha untuk membuat sebaik mungkin. Memang ikhlas tu kalau awal-awal memang kena ikhlas, mesti dipajal juga. Dipajal. Lepas lama-lama dibuat, baru akan kita ni latih ikhlas tu. Ikhlas macam perlu latihan lah. Macam kita ni ke gym melatih muscle kita ni, sama juga ikhlas. Latihan. Allah batas dah. Jangan ditagur teh. Ustaz ke gym juga. Nampak anu bah. Angkat anak saya. Saya angkat sudungnya. Angkat sudung. Ada mana anak. Allah. Okey, apa tadi soalannya? Soalan tadi ikhlas. Ikhlas Ustaz. Okey. Ya, ikhlas. Ya, ngam tu Ustaz. Ikhlas itu urusan kerja sama Allah lah. Tapi mujahadah, memang ada orang yang puasa benar menahan. Bukan selapar dahaga, tapi menahan hawa nafsu juga, pandangannya, percakapan, penglihatan, semua dia jaga. Artinya seluruh anggotanya tu dijaganya. Tapi ada juga yang puasa setakat menahan lapar dan dahaga. Ini saya mungkin ingat ni dari siapa ni? Imam Ghazali ni. Allahu Akbar. Lurus. Apa tu kata Imam Ghazali? Mungkin ada 3 ni puasa. 3. Ini pun saya dapat dari dari Ustaz. Ada Ustaz, saya punya ketua tu lah, Ustaz Penggiri Ridwan. Bisa gitu. Baik tu orang tu. Jadi yang beritahu tu ni, puasa ni ada 3 ni dari Imam Al-Ghazali ni. Atau kitab atau dari Irsyad Hukum. Tu baca dari sana. Alhamdulillah. Dia 3 level lah. Yang pertama level. Puasa orang awam. Orang awam. Maksudnya setakat lapar dan dahaga. Yang kedua puasa khusus. Artinya ia menjaga anggotanya. Yang ketiga yang khusus daripada khusus. Khusus lagi. Artinya spesial hatinya lagi pun ia jaga. Artinya langsung ada hasad dengki pun ia punya yang bersihkan hatinya itulah menyucikan hatinya. Biasa kita ni ada lagi bercakap dalam hati tu Ustaz. Tapi ini hati pun dijaganya. Dia mau ada lintasan-lintasan yang lebih saya itulah. Lepas satu apa ni perbincangannya ni, kira anulah macam mana supaya Ramadan kita ni tu ini sia lah ni orang, supaya Syawal tu kita ni pun menyambut dengan penuh rasa takwa. Dalam Ramadan sudah takwa, Syawal pun takwa lah juga. Sambunglah. Meningkat lagi takwa tu Ustaz. Sepatutnya macam tu. Ramadan sudah kita ni melatih, sepatutnya lepas Ramadan tingkatkan lagi. Okey, ada beberapa anulah. Kita lihat kalau kebiasaan kita ni menyambut Syawal ni malam raya, biasanya Ustaz berapa saat malam raya? Malam raya biasanya kena lagau ni. Kena lagau takbir. Bukan tani takbir, kena lagau. Kena lagau. Boleh siapa tu? Adalah tu. Itu rahsia. Okey. Itu takbir tadi di sana tu takbir. Lepas satu makan sedikit. Biasa semua tu pulang. Kalau nya itulah. Kebiasaan kita ni lah. Biasa takbir beramai lah tu, sama keluarga kah, ke masjid kah. Lepas satu balik menghias rumah kan. Ada orang hias rumah, bersihkan rumah sebagainya. Memang itulah kebiasaan kita ni. Itu memang di antara sunatnya kita ni meraihkan Syawal itu adalah seperti mana Allah firman dalam surah Baqarah, ulitukabbirullaha ala ma hadakum, maka perbesarkanlah Allah
Lepas sudah selesai puasa tu perbesarkan Allah. Macam mana dengan bertakbir? Allah Akbar. Setelah sampai habis. Tapi juga biasanya orang bertakbir ni masa beramai-ramai, keluarga berkumpul. Tapi masa berkumpul lah tu kadang-kadang ada je orang yang berusaha di dapur, misalnya memvacuum tiap, sibuk tiap. Ataupun sebenarnya boleh bertakbir. Maksudnya lepas kita ni melimitkan takbir, mesti semua orang baru tak start takbir. Sendiri pun boleh ni start. Sendiri pun boleh. Sunatnya adalah untuk memperbanyakkan takbir. Memperbanyakkan takbir sampai daripada start pengumuman itu sampai solat sunat raya. Maksudnya kalau kita ni kan berjalan tiap, beli nendah, beli barang, beli makanan untuk raya, masa kereta tu takbir lah Allah. Kalau beramai takbir beramai. Ada soalan je Ustaz. Apa fadilatnya kita ni bertakbir tu Ustaz? Allah Akbar. Tidak maksudnya macam macam kelebihannya lah untuk kita ni lah sebagai umat, seorang hamba Allah, seorang umat yang Islam ni lah maksudnya. Mungkin saya jelaskan dari segi hikmahnya lah. Hikmahnya orang bertakbir ni, kalau kita yang bertakbir, kita ni memperbesarkan Allah. Masa kita ni berpuasa, apa kita ni buat? Mana lagi kita ni perbesarkan? Hawa nafsu kah? Allah. Artinya masa Ramadan kita ni memperkecilkan hawa nafsu kita sendiri dan memperbesarkan Allah. Habis Ramadan, kita ni menyambut kemenangan kita ni melawan hawa nafsu dengan memperbesarkan Allah. Kemenangan kita ni, takbir atau syiar kita ni lah Allah Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Cantik jawapan Ustaz. Masya Allah. Saya suka Ustaz. Macam Ustaz juga. Ustaz sekali bagi jawapan tadi. Apa lagi? Ada lagi lah amalan-amalan sunat masa malam raya ni, macam baca Quran, berzikir, dan juga macam masa bulan Ramadan kita ni pun selalu ke masjid, solat isya di masjid. Sembahyang subuh pun di masjid, pas sahur ke masjid. Atau masa puasa kan, masa Syawal pun teruskanlah juga. Kalau macam Ramadan boleh buat, kenapa masa Syawal kita ni berhentikan? Sayang kan. Kita ni teruskan juga masa isya tu sembahyang berjemaah. Siapa lelaki boleh ke masjid. Subuh sama juga. Ini solat fardu yang Rasulullah SAW amat galakkan untuk sembahyang berjemaah di masjid. Subuh sama isya tu Ustaz. Subuh sama isya. Walaupun kalau tanya ada hadis-hadisnya yang mana kata Rasulullah SAW, barang siapa yang solat pada malam raya, solat fardu ataupun solat sunat pada malam raya Fitri Aidil Adha, hatinya akan hidup, hatinya akan mati pada hari hati-hati orang lain akan mati. Dia special lah tu maksudnya. Special. Hati orang lain mati pasal tertarik dengan dunia sebagainya lah, hati itu mati. Tapi bagi orang solat sunat, indah mati. Tapi nya hadis ni perlu dijelaskan lagi juga. Hadis ni statusnya dhaif. Tapi walaupun statusnya dhaif, masih boleh kita ni amalkan. Fadailul a'mal, fadilat untuk beramal, masih boleh kita ni amalkan lah dengan menghidupkan malam raya tu. Apalagi malam raya kan, kata Imam Syafi'i, malam raya tu di antara 5 malam yang doa tu makbul. Masya-Allah. Ada 5 malam. Malam raya Fitri, malam raya Aidil Adha, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam bulan Rajab. Doa makbul. Kita berdoa lah. Apa saja? Hidupkan malam. Apa saja? Mau rumah baru. Doa. Kita baru. Doa. Mau diampuni dosa. Doa. Rupanya. Dan kita ni jauhkan daripada membuat perkara-perkara yang melalaikan, yang boleh mengundang dosa dan maksiat. Tahu apa sahaja perkara-perkaranya lah. Artinya Ustaz, apa-apa ni bila kita ni sudah di dalam bulan Syawal tu, semua tahan mesti dijaga tu Ustaz. Lurus. Pasalnya kalau kita ni balik semula ke Quran tu, kan Allah berfirman, wala tuqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sama' wal basarnya wal fuada kull ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya secara ringkasnya, pendengaran kita ni, penglihatan kita ni itu akan disoal jawab. Hati pun, fuad hati pun akan disoal jawab. Artinya penting tah pasalnya kita ni mesti istiqamah tu Ustaz. Lurus.
Kan di bagian Quran dah. Jangan tah. Ada ayat Qurannya. Ada. Tu. Tapi sabar. Nanti. Panjang apa ya? Panjang karena. Ini tadi bersenayan saja, Ustaz. Artinya adab, Ustaz ah? Lurus, adab. Adab itu yang penting sebenarnya juga. Macam contoh Ustaz ah, kalau kita ni beraya tu ada soalan-soalan yang perlu kita ni jaga Ustaz ah. Mungkin ada yang faham. Mungkin ada yang indah berapa faham. Mungkin ada yang masuk lawak, mungkin ada yang indah masuk lawaknya. Contoh lah Ustaz ah. Bila kahwin Ustaz. Contoh. Mungkin ada yang macam soalan wajib tu macam ada lagi bandarnya lah, banyak lagi soalan-soalan yang sensitif atulah. Kita tu yang kita ni mesti jaga jo, artinya menjaga percakapan kita ni. Lurus, menjaga percakapan, menjaga hati orang dah. Pasal puasa kita ni menjaga indah bergosip, indah menyakiti hati orang. Sayang Ustaz ah. Sayang dia Ramadan dijaga. Syawal kan rusakkan. Apa bezanya? Boleh Islam ni Syawalan ni Ustaz. Tapi dah Ramadan kirakan apa? Ramadan sepatutnya merubah diri. Terus.